الفاتحة. إياك نعبد صراط غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi pengerusi ahli tankuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap Hakim, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini, hari yang ke-7 Ramadan. Berarti kita masuk seminggu lah berpuasa. Sungguh pantas masa berlalu. Mudah-mudahan kita terus istiqamah tarawih, tahajud, selawat, baca Quran dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain. Kerana Ramadan ini seumpama kita isi borang. Ada 30 helai borang, 30 helai borang yang perlu kita penuhi. Setiap borang tu ada petak-petak kosong, kotak-kotak kosong kan. Kalau ketak penuh akan ditolak borang untuk kita masuk syurga. Oleh itu, isilah borang-borang Ramadan anda dengan hati-hati dan penuh. Kalau comot sangat, kotor sangat, sampai luar kotak pun ada conteng-conteng, itu kira dosa tu. Kalau borang yang diconteng diterima ke tak? Mana conteng-conteng tu macam dosa. Jenuh kita nak hantar borang penuh dengan conteng-conteng. Dari segi logiknya tak diterima lah kan? Kita nak, bukan nak minta benda kecil, syurga, bukan nak minta kerja. Jadi dah 7 helai borang Ramadan tadi kita sudah isi, dan kita terus isi sampailah ke akhir page, akhir muka surat, iaitu yang ke-30 atau 29. Kita sambung lagi ayat 10 yang masih belum selesai perbahasannya, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat ni kita dah sentuh semalam tapi tak beres lagi. Fitiah kita dah sebut, kahfi pun dah sebut semalam. Faqalu, lalu mereka berdoa. Dalam Quran sangat banyak doa-doa para nabi dan orang soleh, sangat banyak. Doa Nabi Ayub, anni masanadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ditimpa kesakitan, Engkau Maha Pengasih. Doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku bersendirian, tak ada zuriat, Engkaulah sebaik-baik pewaris. Sungguh banyak, sangat banyak doa-doa dalam Quran.
tak terkira. Jadi kita ambillah doa-doa Quran ini untuk kita jadikan sebagai doa kita selepas solat, doa kita semasa tahajud. Inilah doa yang paling baik, iaitu doa daripada Al-Quran. Termasuklah doa yang ditadah oleh Ashabul Kahfi, geng-geng gua. Geng-geng gua. Apa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, Rabbana. Kalau dalam bahasa Arab, Rabbana ni dia hazaf huruf nida. Ini dalam bahasa Arab lah. Mungkin ada yang basic bahasa Arab kan. Hazaf huruf nida, gugur huruf nida. Apa huruf nida? Ya, A pun dia huruf nida. A ada banyak makna. Ada makna A ni adakah, antum asyaddu khalqan amis sama. Tu antum adakah kamu yang lebih susah Allah cipta ataupun langit? Antum asyaddu khalqan, maksudnya A makna adakah, dan A juga ada makna wahai. Di sini gugur huruf nida iaitu ya. Kita baca Rabbana tu sebenarnya ada perkataan ya yang gugur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila kita terjemah apa? Wahai Tuhan kami. Wahai itu ada. Sebab tu dia dibaca dengan baris atas, Rabba. Lepas raya ni insya-Allah saya buka kelas Nahwu Sarah hari Sabtu. Siapa nak join boleh, nanti saya bagi dekat Datuk lah. Kalau dah start ni Datuk ulang grup kan. Nahwu, dia belajar Nahwu baru syok sikit, belajar Quran hadis kan. Dia dapat dia punya rahsia-rahsia dia kan. Sebab Quran ni bahasa Arab. Antara sebab hikmahnya kenapa Quran ni begitu tinggi dia punya balaghah, kerana ketika itu orang Mekah sangat hebat tentang syair-syairnya. Nabi Isa perubatan, hidupkan yang mati, wa tubrihul akmaha wal abrasa, menyembuhkan pesakit-pesakit yang sopak, yang buta. Kerana zaman Nabi Isa zaman perubatan. Nabi Musa tongkat tukar kepada ular, macam sihir tapi bukan sihir. Kerana ketika itu banyak magician, banyak penyihir-penyihir yang luar biasa, tapi semuanya kalah di hadapan Nabi Musa AS. Maknanya mukjizat pun dia sesuai ikut zaman. Jadi Nabi Muhammad SAW kerana hebatnya syair-syair, sastrawan, tapi bila datang sahaja, turun saja Al-Quran, mereka surrender, angkat bendera putih. Seorang kafir tegar iaitu Walid bin Mughirah, dia menyusup bahasa Kelantan ke apa, menyusup kan, sembunyi kan, sekodeng. Nabi Muhammad dan sahabat sedang baca Quran, belajar Quran. Apa Walid bin Mughirah sebut? Dia kata wa innaha la halawah, wa innaha la talawah, wa inna a'laha la musmir, wa inna tahtahu la mughdiq, wa ma hadha min kalami bashar. Dia begitu impress, begitu kagum. Wa innaha la halawah, wa innaha la talawah. Sangat hebat, sangat luar biasa. Halawah, manis, sedap, seronok dengar Quran. Hebat, seluruh Quran tu semuanya hebat. Wa ma hadza min kalami bashar. Ini bukan perkataan manusia. Ini pengakuan daripada orang kafir tegak, pengakuan daripada sastrawan-sastrawan Arab. Wa ma hadza min kalami bashar. Ini Quran bukan perkataan manusia. Semalam saya baca apa tajuk kan, berita, tak tahu, tak lupa lah. Sama sekarang ni banyak orang yang tak tahulah dia tu pura-pura nama Islam, tapi dia tashkik. Apa tashkik? Dia timbulkan keraguan. Komen-komen, saya lupa nak screenshot lah. Nak screenshot lepas tu dah sibuk lupa, dah hilang lah. Bukan satu, bukan dua, banyak. Yang saya ingat cuma berita, tak ingat apa berita tu. Yang saya ingat dia kata ini menunjukkan bahawa Quran bukan daripada Allah. Nama Islam. Saya cek Facebook, tak ada apa-apa tanda-tanda Kristian ke apa ke.
Tak tahulah sama ada dia kadang-kadang nama Islam, bukan Islam kan. Macam orang asli kan ada yang nama Islam. Dia apa yang dia bin tapi bukan Islam. Apa tu? Dia ada kan? Orang asli ke apa? Dia bin tapi bukan Islam. Ada. Ada yang kes mati tu. Dia bin, bukannya anak lelaki. Tak pasti orang asli ke orang Sabah ke. Sabah. Tapi tak pastilah siapa, tapi dia nama tu nama kita Melayu. Bukan seorang, banyak. Jadi bila macam tu orang pun komen. Ini satu saya rasa satu gerakan lah untuk memurtadkan orang Islam secara terang-terangan. Dia timbulkan tashkik. Apa tashkik ni? Keraguan. Macam ni ke Quran? Macam ni ke puasa? Timbul. Banyak kali saya baca, saya lupa nak screenshot. InsyaAllah saya cuba pada jumpa saya screenshot. Ini bahaya kan. Dia akan menyebabkan orang-orang yang tak ada pengetahuan yang kuat ni dia anggap betul ke? Macam ni Quran. Jadi kita kena hati-hatilah. Anak-anak kita mungkin insya-Allah lah tak terpengaruh dengan agenda-agenda riddah murtad ni. Jadi kita kena sama-sama pastikan anak-anak kita cukup tarbiyah. Dia kadang-kadang cukup tuan-tuan. Masa kecil sekolah agama, sekolah menengah agama, kemudian dia ikut bidang yang dia nak. Tapi bila terlampau lama sangat, anak-anak dewasa kita sibuk bekerja, lama sangat tak masuk majlis ilmu, dia akan longgar. Tuan-tuan kena perhati anak tuan-tuan, minta pergilah. Dia tak cukup YouTube, dia aura majlis ilmu ni dia lain. Seperti mana Allah sebut dalam ayat 16 surah Al-Hadid, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Wala takunu, dan janganlah kamu jadi orang-orang yang terdahulu, fatala alaihimul amad. Ini saya ambil ayat tengah. Ayat mula-mulanya alam yakni. Ayat tengah 16 surah Al-Hadid. Dan jangan jadi macam orang dulu, lama sangat tak dapat wahyu, keras hati. Jadi ulama ambil daripada ayat ni, kalau kita lama tak masuk majlis ilmu, keras hati. Ada orang kata, Ustaz, Ramadan ni kita puluhlah ibadah, tak payahlah tazkirah, kuliah. Ada lah yang sebut. Bukan orang luar pergi masjid kan, tak payahlah Ustaz, kita puluh ibadah aja Ustaz. Kalau ikut dalam kitab Ahya tu dia sebut 4 hari paling kurang mesti ada majlis ilmu. Jangan lebih dia akan mengeras. Macam kita lah main bola kan. Walaupun terror pun, kalau lama tak main bola, macam Ustaz Rahim ni kan, pandai main bola. Kalau lama tak main bola, sekali main habis lah. Pai orang kena pai. Ilmu pun dia kena asah. Walaupun kita orang alim pun kena masuk majlis ilmu. Ini bimbang. Anak-anak dewasa kita, bukan anak remaja, kita dah letak dia sekolah agama masa dia menengah rendah kan. Lepas tu dia ikut bidang dia lah, tak kisahlah bidang apa pun kan. Tapi lama sangat. Jadi dia baca komen-komen bahaya. Ini kita baca Ashabul Kahfi ni golongan yang mempertahankan akidah. Zaman sekarang sangat bahaya kerana mereka tidak tahu dengan agenda-agenda yang tersembunyi daripada orang-orang yang cuba nak memurtadkan orang Islam. Faqalu Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami. Mana Rabbana asalnya ya Rabbana, ada ya kan? Wahai Tuhan kami. Itu dari segi nahwu dia lah. Mana apa-apa Rabbana mesti ada ya. Kalau tak ada ya, dia mesti Rabbuna. Apa-apa Rabbana, doa-doa Rabbana kan. Bukan macam orang kata apa, Rabbana tak faham mana tu. Itu orang yang berdoa tapi tak tahu makna dia. Rabbana, kita kena tahulah. Paling kurang yang basic. Doa makan, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana. Kena ada kefahaman. Solat pun, apa yang kita faham, apa yang kita sedar, itu yang Allah beri pahala. Innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqila minha. Nabi sebut dalam hadis Abu Daud. Innama ni hanya senyap. Itu dia yang Allah tulis. Apa dia yang Allah tulis? Pahala. Yuktabu lil abdi, untuk hamba dalam solatnya, ma aqila minha, apa yang dia faham. Ma aqila ay ma fahima, apa yang kita faham. Kadang-kadang dia orang Arab, dia faham tapi hatinya lari, tak juga. Maksudnya faham dan dia hayati, dia hadir hatinya dalam solat.
Sama juga dengan doa kita kan, kita baca lepas solat, Rabbana Rabbana, kita boleh ambil doa ni lah, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikanlah min ladunka, daripada sisimu, rahmat, kasih sayang, dan wahai lana, permudahkanlah untuk kami dalam urusan kami, rasyada, petunjuk. Di sini ada dua doa lah. Dua doa. Yang pertama, wahai Tuhan kami minta rahmat. Kami minta rahmat. Jadi kenapa kita perlu rahmat? Kenapa rahmat? Sebab hidup kita semuanya adalah rahmat Allah. Kita dapat sembahyang pagi ni rahmat Allah, bukan kerana saya ustaz, saya dapat sembahyang subuh. Tadi saya risau, habis solat subuh sakit perut, pergi tandas penuh. Sudah tak sempat kan. Kan Datuk cari saya pula mana penuh kan, dia ada tiga kan tandas. Sudah, sebaik orang tu seorang keluar, kalau tidak dia jenuh lah. Rahmat Allah kan, rahmat Allah Ta'ala. Jadi semuanya rahmat. Saya dapat perangai besar tadi kan, sakit perut, sahur ke buka puasa kan, semua rahmat. Sebab tu kita bila habis keluar dari tandas, apa kita baca doa? Alhamdulillahillazi, antara doa banyak, adzaqani lazzatah, antara doa yang Nabi ajar, adzaqani, Allah berikan aku kelazatan. Jangan tanyalah apa lazatnya, tuan-tuan tahulah. Kalau kita buai kecil main besar, apa yang seronoknya. Bila dah dapat tu lega sah kan. Sebelum dapat tu, bila nak keluar, bila nak berzikir saya tadi, bila nak keluar, Kang Naya kan kuliah subuh kan tak sempat kan. Sekali mujur dia keluar kan. Maknanya semuanya rahmat Allah. Kita dapat datang surau, kita dapat makan, semuanya rahmat. Apa maksud rahmat? Macam sekarang ni menu rahmah. Maksudnya menu rahmah ni kita tak layak. Tapi Kang marah kerajaan pula, seolah-olah rakyat tak layak untuk dapat harga murah. Ini semata-mata kerana kerajaan bagi. Itu nama rahmat sebenarnya. Rahmat ni maksudnya kau tak layak. Saya tak layak nak dapat ilmu ni, tak layak. Allah bagi semata-mata belas kasihannya. Jadi kalau kita ikut dalam Islam makna rahmah tadi, kita apply dalam menu rahmah, macam hina kita depan kerajaan, macam kita mengemis lah. Mana orang yang beli menu rahmah ni macam tak layak kan? Mana kita tak layak dapat harga murah, tapi diberi kat murah. Tak apalah, kita sangka baik lah. Saya pun insyaAllah kita buat kelas yang harga yang affordable lah lepas raya ni kan. Sebenarnya harga sekarang pun tak mahal, 80 sebulan kan untuk satu kelas. Tapi kadang-kadang orang tak mampu, kita bagilah harga-harga yang lebih rendah kan, insyaAllah. Jadi rahmah ni maksudnya kita langsung tak layak. 1% pun tidak dapat nikmat bulu mata, tai hidung, nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat isteri, nikmat anak-anak. Tak layak apa pun. Ini semua rahmat Allah. Sebab tu kita minta. Sebab tu kita jangan buat benda yang menyebabkan laknat. Apa laknat? Al-ib'ad minar rahmah. Laknat ni jauh daripada rahmat. Bila Allah sebut dalam Quran laknat kepada si fulan, bila Nabi sebut laknat kepada si fulan, termasuklah yang Datuk tanya semalam kan. Semalam yang pasal patung tu. Nabi sebut la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang buat patung. Dan dosa patung ni bukan kecil. Datuk tanya semalam pasal patung kan, pasal gambar. Jadi saya terang sikitlah sekarang kan. Banyak lagi orang confuse tentang patung gambar ni. Antaranya hadis Nabi, Allah melaknat. Bila sebut laknat, jauh dari rahmat. Sebab tu jangan kita buat benda yang Allah sebut laknat, yang Nabi sebut laknat. Sebab kita ni semuanya tahajud ke, berzikir subhanallah ke, bukan kerana kita layak. Ni baju ni yang saya pakai ni, butang ni yang saya ada ni, kadang-kadang kita pernah kan pakai baju, mana butang? Tak ada dah. Itu ada rahmat Allah, dah kurang sikit lah. Sebab kita mungkin berdosa ke sebagainya. Semuanya rahmat Allah Ta'ala. Oleh itu kita kena elakkan. Antaranya apa yang Allah laknat, jauh dari rahmat, ialah patung. Saya bagi kesimpulan lah, sebab kita nak fokus surah Kahfi kan, apa yang Datuk tanya semalam. Jadi kesimpulannya, ulama sepakat kata patung tu haram.
kesimpulan lah. Dia banyak, saya ada buku, saya dah buat buku tapi tak publish kat sini. Tak tahulah bila, sibuk. Tak sempat. Semalam pun lepas kuliah subuh ada kuliah duha, kuliah zuhur. Lepas tu rehat sekejap, tengah hari tidur sampai asar. Lepas asar siap-siap ke puasa, malam kuliah juga. Tak sempat. Ustaz Miftah, kenal Ustaz Miftah yang pengarah JAKIM tu, timbalan pengarah kan. Ustaz bila nak terbit balik buku patung? Tak sempat. Sebab kalau saya nak terbit, saya akan edit pula. Bukan edit apa? Modify sikit lah, bagi cantik sikit, bagi tambah-tambah kan. Tapi tak sempat, tak tahulah, insyaAllah. Saya ada buat buku patung dan gambar dalam Islam. Saya rasa Melayu tak ada kot. Buku Melayu yang tajuk yang sama tak ada. Pernah jumpa? Buku patung dan gambar dalam Islam. Saya dah buat di Mesir untuk edaran pelajar-pelajar Mesir. Sana ramai, ribu-ribu orang kan. Habis kat sana. Tapi saya jual 1,000 je lah sana kan. Yang pelajar pun lebih kurang 10,000 kan. Kira 1,000 tu kira banyak lah. 10,000 yang beli 1,000 kira orang Indonesia lumayan pak kan. Kira okey lah. Malaysia mungkin banyak lagi. Tapi itulah, tak tahu bila nak. Mungkin Ustaz Aimi boleh tolong type sikit, nanti saya edit sikit kan. Tak sempat. Sebab benda tu banyak menarik. Patung, gambar ni banyak benda hukum. Antara yang kita buat, bergambar dengan patung, berdosa ulama kata. Biasa kan kita pergi luar negara kan. Kalau luar negara kat sini, kat ni kan, kat Kedah tu, helang tu tak boleh kita bergambar. Apa hukum buat perhiasan helang? Hukumnya haram. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kita kalau ada khilaf macam gambar, Datuk saya Ustaz, gambar okey. Gambar ada khilaf, kita boleh lagi lah. Saya ambil kalau gambar khilaf. 3 mazhab kata haram. Syafi'i, Hambali, Hanafi. Maliki je kata boleh gambar. Jadi zaman sekarang kita nak ambil pendapat mazhab Syafi'i agak sukar. Bila kita ambil mazhab Syafi'i, kita tak boleh guna animasi. Budak-budak tak apalah, budak-budak memang boleh, patung boleh, gambar boleh. Budak-budak memang Nabi kecualikan. Kita ni nak tengok kartun pun tak boleh. Saya pun tengok kartun. Kartun yang ya kadang-kadang boring-boring kan. Dah lama lah tak tengok, tapi pernah lah, seluruh raya pernah sekali tengok dengan anak kan. Maknanya kartun ni satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dakwah pun patung kan, sekarang komik dakwah. Mana kalau kita ambil mazhab Syafi'i agak sukar. Macam kita lah puasa Ramadan, kita ambil mazhab Maliki, puasa niat sebulan, mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga yang membenarkan gambar. Tapi bolehkah kita gantung gambar fotografi? Fotografi dia lain. Walaupun mazhab Syafi'i kata haram gambar, tapi fotografi dia teknik, bukannya kita buat. Dia teknik moden lah. Di mana ada kita lukis, tak ada. Dia semuanya adalah alat kamera lah. Dia ambil daripada pantulan cahaya tadi. Tak ada cahaya, tak adalah gambar. Maka teknik itu harus, antaranya disebut dalam kitab Majmu' Syekh Najib Muti'i, ulama mazhab Syafi'i, Takmilatul Majmu'. Majmu' Imam Nawawi, Syekh Najib ni dia sambung bagi habis. Dia kata fotografer okey. Jadi tak ada masalah, tak ada isu lah tentang kita gantung gambar-gambar fotografer, gambar apa, biasa konvo lah, konvo ataupun dapat anugerah kan. Tak ada masalah, hukumnya harus. Isunya tentang gambar yang dilukis, ulama khilaf. Jadi saya sendiri ikut mazhab yang membolehkan lah, sebab kita susah nak elakkan daripada gambar. Tapi patung tak boleh. Jadi jangan kita lepas ni bergambar dengan patung. Jangan beli patung kecuali untuk anak-anak. Kerana hukumnya adalah dosa besar, dilaknat. Jadi kita ni laknat ni apa dia? Dia lawan, dia against rahmah ni. Sebab laknat ib'ad min rahmatillah. Laknat jauh daripada rahmat. Kita minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikan kami daripada sisimu rahmat. Kita nak rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah. Kerana apa yang kita dapat, apa pun semuanya rahmat. Kita dapat istiqamah sembahyang subuh di masjid, di surau, rahmat. Kita dapat tarawih, rahmat. Bila kita satu hari tak sempat nak tarawih, itu dah kurang rahmat sikit. Sebab kita cuai, mungkin hati kita kotor sebagainya. Jadi semuanya adalah kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua, part yang kedua, wahyi lana, dan berilah kemudahan, maknanya permudahkan kami. Tahyi, hayya yuhayyu tahyiatan kan. Mana Allah, kita minta kepadanya supaya Allah permudahkan kita untuk kita mendapat petunjuk.
rasyada dalam urusan apa sahaja, dalam urusan kita lah, urusan agama, urusan dunia, supaya kita sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Al-Qurtubi ni dia ada bahaskanlah siapakah Ashabul Kahfi. Jadi ringkasnya ia berlaku di Bandar Ufsus. Bandar Ufsus. Dia ada khilaf lah. Ada yang kata Bandar Ufsus, ada yang kata Bandar Tarsus. Sebab dalam kitab ni banyak khilaf tentang nama-nama ni. Nama anjing pun ada khilaf. Kalau mengikut Qurtubi ni, bukan Kitmir yang nombor satu. Nombor satu dipanggil Hamran. Mana ulama khilaf, apakah nama anjing yang bersama dengan Ashabul Kahfi? Pendapat pertama yang menurut Qurtubi lagi kuat ialah Hamran. Hamran. Wa qila, disebut qila ni pendapat kedua yang tak kuat. Dalam fiqah, dalam kitab agama disebut qila, dikatakan, katanya. Disebut katanya tak kuat. Sebab dia pun tak pasti kan, katanya. Jadi kalau ikut pendapat daripada Al-Qurtubi, wasmul kalbi, nama anjing Hamran. Hamran. Waqila, dan ada yang kata, mana pendapat yang tak kuat, Kitmir. Ataupun tak kisahlah Hamran ke Kitmir ke, itu bukan daripada Quran dan juga bukan daripada hadis yang sahih. Ia adalah sejarah. Kita boleh ambil, tapi kita tak pegang lah, kita cerita je lah. Kemudian itu tentang bandar dia, tentang anjing dia, kemudian nama-nama dia. Itu pun tidak ada yang sanad yang kuat kan. Sebab kata Qurtubi, was sanad fi ma'rifatiha wahin. Sanad ataupun riwayat tentang nama-nama Ashabul Kahfi sangat lemah, wahin, lemah. Jadi kita boleh, tak ada masalah lah, bukan hukum pun, kita boleh ceritalah, tapi tak ada isu lah tentang kita nak berpegang ke sebagainya. Iaitu yang paling tua juru cakapnya namanya Maxilimina kan. Banyaklah, dia ada 1, 2, 3. Yang bawa duit pergi pasar tu dipanggil Yamlikha. Yang bawa duit kan, ada yang bawa duit perak tu, yang pergi pasar nak beli makanan tu, Yamlikha kan. Kan dia ada Martus, dia ada Kashutus, dia ada Dynamos, dia ada Yatunus, Bayrunus. Ni orang mana ya? Macam siapa tahu? Saya tak cek pula. Mana dari segi sejarahnya dekat mana berlaku ni. Dia punya macam nama dia macam orang Greek pula kan. Saya tak pasti. Nanti saya tengok balik . Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, hadhil ayah sarihah fil firar bid-din wa hijrah ahli wal banin wal qarabat wal asdiqa khaufal fitnah wa ma yalqahu al-insan min al-mihnah. Kata Imam Qurtubi, ayat ini, ayat 10 ni menunjukkan kepada kita bahawa sunnah lari kerana agama. Al-firar bid-din, mana kita keluar daripada tempat yang kita duduk kerana nak jaga agama kita. Ini sunnah. Tapi kita alhamdulillah di Malaysia ni semua okey ya. Kalau kita ditakdirkan dah, na'udzubillah, kita berada di negara yang cukup besar fitnah agama, boleh tergugat agama kita, boleh tergugat iman kita, boleh hilang akidah kita, na'udzubillah, maka kita dituntut untuk berpindah. Jangan kita terus berada di tempat yang banyak perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan merosakkan agama kita. Kerana hijrah tu masih ada secara umumnya lah. Hijrah Mekah ke Madinah dah habis. Nabi sebut la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Illa jihadu wa niyah, kecuali jihad kerana berjuang dan juga hijrah niat kita. Oleh itu secara rasminya hijrah dah habis. Tapi secara umumnya ada. Dituntut untuk kita berhijrah menjaga agama kita. Malahan dalam Islam dibenarkan kita minta mati kalau takut fitnah agama. Apa hukum minta mati? Asalnya haram. Nabi kata, la yatamannayanna ahadukum bil al-mauta lidurrin nazala bih. Janganlah kamu bercita-cita minta mati kerana musibah yang menimpanya. Bukan bunuh diri. Minta mati pun tak boleh.
Ya Allah, aku dah tak larat, ya Allah, matikan aku, ya Allah, kan. Tak boleh, haram. Tapi kata ulama, maksud musibah tu musibah dunia, musibah perceraian. Dah tak sanggup, ya Allah, kan, suamiku dah pergi dengan betina lain, ya Allah, kan, aku nak mati, ya Allah, contohnya lah, kan. Ni nampak kelakar, tapi memang ada kan. Bukanlah perempuannya, lelaki pun ada. Dia tengok pada keadaan. Dah tak sanggup. Sebenarnya kita ni terjebak dengan fitnah cinta rumah tangga ni sebenarnya bukan baru. Zaman Nabi pun ada. Namanya Mughis dan Barirah. Mughis lelaki, Barirah perempuan. Mughis ceraikan Barirah, dah habis iddah, tiba-tiba Mughis nak balik Barirah. Disebut dalam sejarah, Mughis ni keliling kampung macam sedih, masa monyok keliling jalan, kan. Nak gila tak gila, tapi dah apa panggil, dah tak keruan. Nak Barirah kan. Dulu masa jadi suami tak nak jaga betul-betul, kan. Akhirnya Nabi tahu, sampai dekat Nabi. Kemudian Nabi pun jumpa dengan bekas isterinya Barirah tadi. Apa Nabi kata? Ya Barirah, afala raji'ti ilahi. Hei Barirah, awak hang tak nak kembali kepada Mughis? Ini cadangan daripada Nabi lah, bukan Nabi suruh. Kata Barirah, hal anta amur, adakah ini satu perintah? Ini perintah ke? Kalau perintah aku kena taat. Itu sahabat dia, perintah dia, Nabi sebut apa saja on, semuanya on. Tapi kata Nabi, kata innama ana ashfa, aku ni jadi orang tengah aja. Syafaat ni kira orang tengah lah. Akhirat pun kita syafaat Nabi orang tengah. Nabi jadi orang tengah kepada Allah. Innama ana ashfa, aku recommend je, maksudnya itulah, bukan suruh pun. Maka Nabi kata fala, takkan. Orang Jawa kata never forever. Takkan. Aku sudah tawar dengan si Mughis, biarlah ia terus berlalu. Cerita apa, ayat jiwang. Tak tahulah kalau tuan-tuan ada pengalaman. Ini maksudnya nak kata cinta ni, kita tak boleh nak hina lah. Kita tak kena, kan. Kita alhamdulillah bahagia, ada isteri, ada anak semua, kan. Orang yang kena ni memanglah dia, kita kena elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Tapi yang dah kena ni kita doakan je lah yang terbaik. Tak boleh kita kata apalah, orang teruk sangat macam tu cinta, kan. Kita tak kena, tak tahu, kan. Sahabat Nabi pun ada kena, kan. Sebab dia dah sayang, kan. Dia dah berpisah tu, nak kembali balik, pasangan tak nak, habislah. Bukan nasi jadi bubur dah, bubur sedap lagi, kan. Nasi dah basi dah, kan. Jadi inilah pandangan. Sebab tu musibah dunia tak boleh kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum lidurrin nazala bih. Jangan kita, bukan minta mulut je, dalam hati pun tak boleh. Sebab Nabi sebut la yatamannayanna. Tamanna ni, tamanna, hati, inginkan. Jangan teringin nak mati kerana mudarat dunia, mudarat dalam harta, perkahwinan, pekerjaan yang kena buang, yang kena turun pangkat, yang kalau ahli parlimen yang tak boleh menang lagi, tak boleh menang apa? Yang kalah lah, senang katakan. Yang kalah, yang tewas, jangan kita tension sampai minta mati, hukumnya haram. Ulama kecualikan dalam bab agama. Dalam bab agama tak apa. Dalam bab agama kita boleh minta mati. Contohnya seorang salafus soleh, kan. Dia ni sangat committed untuk ibadah waktu malam daripada isyak sampai subuh, hari-hari. Dan tak ada siapa yang tahu. Dia buat dalam bilik dia. Dia kerja siang, malam dalam bilik dia, tak keluar. Satu hari majikan dia sekodeng dia. Sekodeng tengok dia lah, celah-celah ada lubang-lubang ke apa, tengok. Lepas tu dia tengok, rupa-rupanya dia tengah sembahyang, tak berhenti sembahyang. Malamnya penuh dengan solat, ibadah. Kemudian bila dia sedar, majikan dia tahu, dia pun terus minta doa. Allahumma qabidni ilaika ghaira maftun. Dia doa, Allahumma qabidni, ya Allah cabutlah nyawaku, ghaira maftun, agar aku tak terjebak dalam fitnah riak. Maksudnya walaupun riak tu nampak riak je ustaz, bukan apa, bukan murtad pun ustaz,
Tapi bagi mereka riak ni satu benda besar. Riak ni adalah syirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal asyirkul asghar. Benda yang lebih ditakuti daripada dajjal ialah syirik kecil. Apa dia? Qalu wa ma hiya? Apa syirik kecil? Ar-riya. Mana orang dulu mati-mati dia sembunyikan amalan mereka. Sanggup mati semata-mata nak sembunyikan amalan kita. Kita mati-mati tunjuk amal. Share dekat orang kan, buat live Facebook tahajud Ramadan kan. Jadi kita ni cukuplah sembahyang secara berjemaah ni orang nampak, cukuplah. Itu memang Allah tuntut. Cukuplah kita pergi haji umrah orang nampak. Benda-benda yang dalaman sedekah, benda-benda yang bersifat zikir, selawat tu biarlah kita dengan Tuhan. Kalau boleh bini pun jangan tahu. Ini nak kata bahawa menjaga agama ni sangat besar. Sampaikan minta mati pun boleh. Sebab tu dituntut dalam Ashabul Kahfi ni dituntut untuk kita jaga agama dengan lari untuk menyelamatkan agama kita. Itu sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 11, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Bila mana mereka berdoa, kadang-kadang tuan-tuan, doa ni tak perlu spesifik sangat. Contohnya Nabi Ayub kan. Apa Nabi Ayub doa? Anni masanadurru wa anta arhamur rahimin. Surah apa? Surah Al-Anbiya tak? Saya ingat ayat berapa kan? Wahai Tuhanku, aku ditimpa kemudaratan, Engkau Maha Pengasih. Doanya cukup apa? Cukup cantik. Doanya umumnya. Kata ulama, antara yang mujarab lah untuk kita amalkan, kita baca ayat ni, kemudian kita peganglah mana-mana yang sakit, baca 7 kali, InsyaAllah. Mana kita buat hari-hari, jantung ke perut ke mana kan, buat hari-hari kan. Rasa macam tak selesa ya, baca ayat. Saya tengok cuma kan imam boleh tengok ayat berapa ni, pada ayat berapa. Surah Al-Anbiya. Anni, dia kalau Google senang je, tulis je anni masanadurru, keluar je kan. Mana kita baca 7 kali. Mana doanya dia agak umum, bukan umum sangat, agak maksudnya tak spesifik. Ya Allah, aku rasa lain macam ni, ya Allah, rasa macam menjujuk ni. Dia doa umum. Tapi nak sebut pun boleh, tak ada masalah. Kita nak luahkan apa sahaja, tak ada masalah kepada Allah Ta'ala. Sama juga doa ni doa yang agak general lah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bila mereka berdoa, Allah terima. Apa penerimaan tadi? Fadarabna. Dalam perkataan bahasa Arab, fa menunjukkan kepada ta'kib fauri, sejurus selepas itu. Dia ada 2 ta'kib. Pertama summa, kedua fa. Summa lambat. Kalau fa lepas tu, maknanya tak lama selepas mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, fadarabna, maka kami, maksudnya dipanggil ta'kid fauri, tak lama doa dapat. Ini menunjukkan bahawa doa mereka mustajab. Maka kami tutup, fadarabna, saya pukul. Di sini makna tutup telinga-telinga mereka, ay mana'nahum ay an ayyasma'u li'anna naim idza sami'a intabaha. Kami tutup telinga-telinga mereka. Sebab apa disebut telinga? Kenapa disebut telinga? Bukan ke tidur ni hati ke? Tidur hati ke telinga? Hati kan? Tapi telinga adalah anggota pertama yang boleh menyebabkan kita bangun. Mana yang paling senang kita nak kejut orang ialah suara, bukan kita sentuh. Ini petunjuk Quran bahawa benda yang utama, saluran utama untuk kita berikan dia intibah, kesedaran, ialah telinga dia. Sebab tu kita pasang alam tu. Mana kalau kita pegang dia pun itu kurang. Pegang kaki ke, pegang kepala. Kita senyap, kita try senyap, pegang dia tak ada. Tapi kalau bunyi itu dia lebih kuat. Tapi kalau dah terlampau penat, tak kira lah bunyi apa pun kan. Itu Nabi kata apa? Kena kencing syaitan. Ada seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, rajulun la yaqum hatta asbah.
Dia tak bangun sampai subuh. Maka Nabi kata zakar rajul yabulu syaitan fi uzunai, sama juga telinga. Itulah lelaki yang dikencing syaitan pada kedua telinganya. Dalam hadis, dalam ayat Quran sebut telinga kan. Tidur ni telinga yang kena tutup. Sama juga. Dan di sini juga menunjukkan bahawa nak tidur lena kita kena elakkan suara. Ini dari segi pengajaran yang tersembunyi. Daripada ayat ni menunjukkan bahawa nak tidur lena elakkan bunyi. Dan antaranya elakkan bunyi. Ini dalam Islam lah saya bagilah cara-cara tidur yang smart. Tak banyak tak apa smart. Lagi macam saya ni kena tidur smart. Sebab kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah zuhur, tak tidur smart punah orang kata. Mengantuk ya kan, penat semayang mengantuk, tarawih mengantuk. Yang pertama ialah tutup lampu. Tutup lampu itu sunnah. Nabi kata bila waktu malam fa'at fi'us al-masabih, tutuplah lampu. Itu tidur smart. Yang kedua, elakkan bunyi. Macam inilah. Fadarabna ala adhanihim. Kami tutup telinga. Maksudnya bila jaga telinga tidur lena. Mana jaga telinga tidur lena. Tapi kalau tidur bunyi bising, TV tak tutup, orang bising, kan, bini sebelah main TikTok contohlah kan, anak sebelah main game bising, tidur tak ada kualiti. Sebab Allah sebut fadarabna ala adhanihim, kami jaga, kami tutup telinga mereka. Maksudnya telinga ni sangat penting untuk kita jaga, jangan ada apa-apa bunyi yang mengganggu kita semasa tidur. Yang ketiga macam biasalah, kita berwuduk lah. Sebab berwuduk malaikat jaga. Nabi sebut dalam hadis, iza awa ila firashihi falitawadda wudu'ahu lis-salah. Siapa yang dia pergi ke tempat tidurnya, hendaklah dia wuduk macam wuduk solat. Dalam hadis ini dia ada dua. Bila Nabi sebut bila kamu pergi tempat tidur, firash, tilam, menunjukkan bahawa sunnahnya tidur dekat tempat tidur yang khas. Ini yang keempat. Tidur di tempat tidur yang betul, bukan depan TV, bukan atas meja makan. Atas meja melampau sangat. Bukannya dekat mana, sofa, sambil baring kita tidur. Itu tak lena. Sebab Nabi sebut banyak kali, iza awa ahadukum ila firashi, iza awa ahadukum ila firashi, bila kamu nak pergi tempat tidur, bila kamu nak pergi ke katil. Nabi sebut firash ni hamparan. Maknanya kena tidur tempat tidur yang khas. Jangan kita ikut suka aja, sini tertidur, kat pejabat tertidur, tak kualiti. Tadi saya ulang balik, jaga tutup lampu, jaga telinga, tak ada bunyi bising, berwuduk, tidur di tempat yang khas. Yang kelima, yang last, zikir lah. Bukan last lah, zikir. Mana kita doa lah. Nabi baca 3 kul, baca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur ni banyak kan. Kemudian yang keenam, kibas. Tidur yang kualiti, tidur yang baik, kibas. Bukan kambing tu. Kibas kan bahasa Melayu, kibas kan. Tahu kibas ke bahasa saya je? Kibas kan, betul kan? Saya takut saya punya bahasa je kan. Bukan bahasa Jawa pun bukan kibas. Takut bahasa kampung. Kibas ni kita ni lah, Nabi sebut falyanfud, maksudnya kamu kibas tempat tidur. Segala kotoran-kotoran, apa-apa hama-hama ke semua kita kibas. Itu. Kemudian yang kelima, tidur yang baik, tidur yang kualiti, tidur cara Nabi mengiring ke kanan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, tatajafa junubuhum. Dia tak sebut tatajafa zuhuruhum. Ayat 16 kan surah As-Sajdah. Imam jumpa ayat tadi yang doa Nabi, siapa jumpa? Tak jumpa. Doa Nabi apa? Nabi apa? Nabi Ayub tadi. Cuba cari. Google je senang. Rabbi anni masih turru. Ayat berapa? 80? 83. Terima kasih. Boleh tuan-tuan amalkan. Apa-apa sakit ke rasa tak selesa je, baca 7 kali. Tadi apa tadi? Yang ke berapa tadi? Yang ke-6 kot. Kita ikut cara Nabi. Sebab tu Allah sebut tatajafa junubuhum. Allah tak kata tatajafa zuhuruhum. Apa bezanya? Rengganglah rusuk-rusuk mereka. Maksudnya tidur mesti rusuk. Bukan tidur kalau zuhur belakang. Apa tidur apa? Melentang, bukan.
Kalau sudur depan, Allah tak kata tatajafa suduruhum, dada, itu lagi paling teruk. Paling teruk dada. Tidur apa? Tidur meniarap. Nabi kata innaha dhaj'ah syaitaniyah. Ini tidur cara syaitan. Tapi itu sedap kan? Dia cara syaitan paling sedap. Tidur macam tu, oh sedap. Jadi anak-anak kita kena jaga. Nabi marah. Nabi cukup marah. Nabi kalau ada kat masjid yang Nabi nampak lah kat masjid, takkan Nabi nak pergi rumah orang kan. Nabi tengok masjid, Nabi akan tegur. Nabi akan kuis kan. Jadi tidur, sebab tu Allah sebut tatajafa junubuhum, rusuk. Maknanya renggang. Maksudnya orang-orang beriman ni bila tengah malam dia akan angkat rusuk mereka. Maksudnya dia tidur di atas rusuk. Allah tak sebut sudur, itu tidur meniarap. Allah tak sebut tatajafa zuhuruhum, itu melentang. Jadi rusuk. Rusuk mana yang terbaik? Rusuk kanan lah. Rusuk kanan. Nabi tidur rusuk kanan, tangan letak dekat pipi. Itu cara Nabi. Nabi 2 kali tidur. Saya penutup lah kan. 2 kali tidur. Pertama tidur selepas isyak. Bangun pukul 1.30, pukul 2. Kita kena try lah. Saya pun tak kuat untuk nak konsisten, susah lah. Sesekali kita kena try. Tidur awal, tapi sekarang susah sebab tarawih kan, morning lagi, tarawih lagi, tadarus lagi. Dia kena tidur awal sekitar pukul 10. Saya lagi susah di kelas pukul 10 kan. Tidur pukul 10, bangun pukul 2. 4.30 tidur balik. Tidur pertama Nabi akan buat macam ni. Yang tidur pukul 10 tu. Isyak. Yang kedua, lepas Nabi tidur bangun pukul 2 tadi, 1.30 pukul 2 tadi, Nabi akan tahajud. Tidur kedua dalam pukul 4.30, Nabi tidur nasaba zira'ahu. Nabi akan angkat. Sebab apa? Nabi nak tidur sekejap je. Dalam pukul 5 lah, dalam pukul 5 kan. Pukul 5 Nabi nak bangun sebelum subuh. Bila tidur macam ni, dia sekejap. Bila jatuh je kita bangun. Masalahnya kalau kita buat kan, jatuh je tak bangun-bangun. Nabi jatuh je bangun terus. Kita jatuh terus royuk, lena terus. Mungkin kita sesekali kena buat juga tidur, tapi kena cari hari-hari yang free lah. Saya lah penceramah ni macam-macam lah, kuliah, kelas macam-macam. Cari hari ataupun waktu kita tengah pergi berjalan-jalan kan. Masa tengah pergi jalan-jalan, pergi PD ke, pergi Kalangkawi ke, kita habis dia sebenarnya kalau nak makan kurang-kurang makan waktu maghrib. Kita sembahyang jamak siap-siap, makan kat restoran, lepas tu tidur. Kita buat sunnah masa tengah berjalan kan. Itu tentang tidur lah. Di sini menunjukkan bahawa bila Allah sebut fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, kami tutup, kami kunci telinga mereka. Maksudnya kami tutup telinga. Maksudnya tidur yang kualiti mestilah kita sunyi sepi, tak ada apa-apa bunyi. Sinina adada, tahun yang banyak, maknanya lama lah. Nanti kita akan bahaskan tentang waktu dan masa mereka tidur dalam Al-Kahfi, dalam gua besar tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa rizqna fahma wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihrusna bi 'ainika allati la tanam wa knufna bi knafil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlikna wa anta rajauna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, jazakallah.